A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadinil karim wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna habibana wa sayyidana wa maulana Muhammadan abdullahi wa rasuluh wa safiyuhu min khalqihi wa habibuh, adal amanah wa balagha risalah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan daripada Allah, kita dapat bertemu lagi pada hari yang berbahagia ini untuk sama-sama kita menyambung pembacaan kitab Qurratul Ain, huraian Al-Imam Al-Khattab Al-Maliki terhadap matan waraqat karangan Imam Al-Haramain. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kefahaman dan juga memberikan kepada kita taufik untuk terus dapat mempelajari ilmu Islam, sehingga kita bukan semata-mata mempelajari, sebaliknya menguasai dan mampu pula menjadi orang yang dapat menerangkan ilmu Islam kepada masyarakat. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pertemuan kita sebelum ini membicarakan tentang beberapa gaya bahasa Arab yang menunjukkan kepada al-umum. Beberapa contoh gaya bahasa Arab di dalam ucapan orang-orang Arab, yang mana ucapan itu ataupun gaya bahasa itu menunjukkan erti umum, iaitu erti semua. Dan ia sangat berkait rapat dengan masalah istinbat hukum, berkait rapat dengan para fuqaha, kerana apabila mereka, iaitu para fuqaha kita, mendapati sebarang dalil yang mengandungi uslub umum ataupun mengandungi gaya bahasa yang menunjukkan bahawa kalimah tertentu itu adalah umum, maka hukum yang berkait dengan perkara tersebut akan diumumkan kepada semua individu perkara tersebut tanpa berkecuali. Melainkan kalau ada dalil yang menyatakan ataupun mengeluarkan individu tertentu terkeluar daripada umum kalimah. Sebagaimana dalam perbahasan yang sebelum ni kita buat satu contoh dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang telah mengubah agamanya, maka bunuhlah dia. Maka dalam kalimah man, insya-Allah ini kita juga akan meneliti perkara ini. Man, sebagaimana yang akan kita bincangkan sebentar nanti, bermaksud siapa sahaja di kalangan manusia. Siapa sahaja di kalangan manusia. Jadi tidak kira lelaki ataupun perempuan. Tidak kira siapakah dia. Apabila dia seorang mukallaf, sama ada dia lelaki atau perempuan, lalu dia menukar agamanya daripada agama Islam kepada agama yang lain, maka Nabi SAW bersabda, faqtuluh, maka bunuhlah orang tersebut. Maksud dia, para pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan hukuman qisas. Melaksanakan hukuman hudud, bukan qisas maksud saya. Jatuhkan hukuman hudud ke atas pesalah yang telah melakukan jenayah murtad, iaitu orang yang murtad dibalas ataupun dihukum dengan hukuman bunuh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i kita difahami kalimah man itu lil umum. Man maksudnya siapa saja, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Maka apabila ada saja orang yang murtad, apabila dia sudah mukallaf, tak kira dia lelaki atau perempuan, dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Yang tidak ada pengecualian daripada hukuman bunuh bagi siapa saja yang murtad secara sukarela. Dia setelah diminta bertaubat tidak mahu juga mahu bertaubat, tetap meneruskan ataupun tetap berada dalam kemurtadan, maka dia akan dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kenapa hukum ini disebut begitu? Kerana Nabi sebut kalimah man, iaitu siapa sahaja. Namun sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelum ini, dalam isu bunuh secara khususnya memang berlaku
perbezaan pendapat di kalangan para fuqaha. Ada yang mengatakan orang murtad memang dijatuhkan hukuman bunuh macam yang dipahami oleh mazhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Ada juga para fuqaha yang memahaminya tidak dengan hukuman bunuh, sebaliknya dengan hukuman-hukuman yang lain. Ada juga para fuqaha yang berpendapat sekiranya orang yang murtad itu dia tidak menyebarkan kemurtadannya, maksudnya dia murtad seorang-seorang, kadang dia tak ajak orang lain untuk murtad, maka tidak jatuhkan hukuman bunuh ke atas orang yang murtad ini. Jadi dalam masalah murtad ni memang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Maka jangan terkejut kalau satu-satu negara sebagai contoh tidak melaksanakan hukuman murtad, iaitu tidak jatuhkan hukuman bunuh kepada orang murtad. Ini memang berlaku khilaf di kalangan para ulama. Cuma kalau orang tanya kita dalam mazhab Imam Syafi'i, apa pendapat Imam Syafi'i? Kita kata mazhab Imam Syafi'i adalah orang yang murtad dijatuhkan hukuman bunuh. Kenapa? Kerana Nabi sebut man lil umum. Maksudnya man akan bermaksud semua orang yang berakal, apabila sudah murtad dan keadaan kerelaan hatinya, maka dijatuhkan hukuman bunuh. Jadi sebelum ni kita telah meneliti beberapa contoh gaya bahasa Arab yang menunjukkan unsur al-umum, menunjukkan makna al-umum, iaitu kita telah pun meneliti yang pertama al-ismul wahid al-mu'arraf bil alif wal lam. Kemudian kita juga telah meneliti sebelum ni al-ismul jam'i mu'arraf bil alif wal lam. Hari ini kita akan masuk jenis yang ketiga, iaitu al-asma al-mubhamah, insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Okey, kita lihat bahagian ketiga. Qala Sayyidina al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jalla wa nafa'anna Allahu bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurra'i syarhihi 'ala al-waraqat wa sa'iri musannafatihi wa syurrahiha, Allahumma amin. Qala rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wan naw' al-thalith al-asma' al-mubhamah. Jenis yang ketiga, jenis yang pertama al-ismul wahid al-mu'arraf bi alif wal lam, telah kita bicarakan. Jenis yang kedua al-ismul jam'i al-mu'arraf bil alif wal lam. Sekarang kita akan masuk jenis yang ketiga. Jenis yang ketiga adalah al-asma' al-mubhamah. Isim-isim yang bersifat sama-sama, iaitu sama-sama dari segi maknanya. Nama je lah al-ismul mubhamah. Maksudnya dia bukan fi'il, dia bukan huruf, sebaliknya dia adalah masuk dalam kategori al-ismu, dan dia tidak memberikan satu makna khusus, sebaliknya dia memberikan makna secara umum begitu. Ini panggil sebagai al-asma' al-mubhamah. Apa contoh al-asma' al-mubhamah? Kaman fi man ya'qil. Contohnya kalimah man, bagi siapa saja yang berakal. Jadi kalimah man dia akan memberi makna siapa sahaja. Man digunakan untuk manusia, dia tidak digunakan untuk hayawan. Tidak juga digunakan untuk tumbuh-tumbuhan. Selain daripada manusia, selain daripada jin, selain daripada malaikat, tidak akan digunakan kalimah man. Jadi man, apabila digunakan kalimah man, yang mana kalimah man adalah ditujukan kepada siapa saja yang berakal. Jadi bila digunakan kalimah man dalam satu ucapan orang Arab, dia akan memberi makna siapa sahaja. Contoh di sini didatangkan oleh Imam Al-Mahali sebenarnya. Imam Mahali sebut nahwu man dakhala dari fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah saya, maka dia adalah orang yang aman. Orang yang aman daripada menerima sebarang benda-benda yang tidak baiklah, sebarang musibah. Jadi man dakhala dari fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke dalam rumah saya, maka dia adalah orang yang aman. Jadi kalau kita lihat dalam ayat ini digunakan kalimah man. Man kita telah mempelajarinya. Man adalah termasuk di antara al-asma' al-mubhamah. Al-asma' al-mubhamah merupakan salah satu gaya bagi al-umum. Jadi apabila digunakan kalimah man yang bermaksud siapa sahaja, maka tak kira siapa sahaja, asal dia orang, dia masuk ke dalam rumah saya,
Saya sebut man dakhala dari fahuwa amin. Siapa saja yang masuk rumah saya, tak kira siapa dia, lelaki ke perempuan ke, orang besar ke orang kecil ke, maka dia adalah orang yang selamat daripada sebarang musibah. Jadi kalau ada tiba-tiba satu orang datang ke rumah saya, tiba-tiba saya buat zalim dengan dia, wali'azubillah min zalim, maka orang itu boleh berhujah. Dia boleh berhujah dengan saya. Dia kata, macam mana kamu memberikan musibah kepada saya sedangkan kamu dah sebut sebelum ini man dakhala dari fahuwa amin. Siapa sahaja yang telah masuk ke dalam rumah saya, maka dia telah menjadi orang yang aman. Jadi kalimah man adalah untuk memberi makna al-umum. Jadi kalimah man termasuk di antara sirah umum, kerana man termasuk dalam al-asma al-mubhamah, al-asma'ul mubhamah. Okey, seterusnya kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa ma fi ma la ya'qil. Kalimah ma, jadi kalimah man, sekarang kalimah ma. Kalimah ma untuk apa sahaja yang tidak berakal. Yang tidak berakal ni bukan manusia, bukan jin, bukan malaikat. Selain daripada manusia, jin dan malaikat adalah dianggap sebagai benda-benda makhluk Allah yang tidak berakal, yang tidak mampu untuk berfikir. Jadi apabila digunakan kalimah ma, dia akan memberi makna apa sahaja. Kalau tadi siapa sahaja, sekarang apa sahaja. Apa contoh? Kata Imam Al-Mahalli, nahwu ma ja'ani. Kemudian Imam Imam Al-Hatta Al-Maliki tukar. Contoh Imam Al-Mahalli, As-Sadi Imam Al-Mahalli sebut ma ja'ani minka akhaztuhu. Ma ja'ani minka akhaztuhu. Apa sahaja yang datang daripada pihak kamu, saya akan mengambilnya. Lalu Imam Al-Hatta tukar contoh ni dengan ma ja'ani qabiltuhu. Apa sahaja yang datang, apa sahaja yang datang kepada saya akan menerimanya. Jadi ada sikit perubahan lah. Ya, Imam Al-Hatta tukar sikit contoh Imam Al-Mahalli. Tak ada masalah pun, cuma ditukar contoh. Ma ja'ani qabiltuhu. Apa sahaja yang telah datang kepada saya akan menerimanya. Apa sahaja pemberian orang kepada saya, tak kira apa sahajalah, maka saya akan menerimanya. Jadi kalau ada orang bagi dia jam, tiba-tiba dia kata saya tak terima jam. Sedangkan sebelum itu dia telah sebut ma ja'ani minka ma ja'ani qabiltuhu. Apa sahaja yang datang daripada pihak kamu, ataupun apa sahaja yang telah datang kepada saya, maka saya telah menerimanya ataupun saya akan menerimanya. Jadi kalau ada orang bagi hadiah jam, tiba-tiba orang yang cakap ma ja'ani qabiltuhu tak nak terima, orang yang bagi jam tadi boleh berhujah. Tadi kamu sebut ma ja'ani qabiltuhu, apa sahaja. Kamu guna kalimah umum. Saya bawa jam. Jam termasuk dalam erti kata benda yang tidak berakal. Dia bukan orang, dia bukan malaikat, dia bukan jin. Saya bagi kamu benda yang tidak berakal yang termasuk di bawah kategori ma. Tiba-tiba kamu tolak pemberian saya, kamu sudah tidak menepati janji. Sebab apa? Sebab orang tadi dia sudah menggunakan kalimah ma. Ma akan memberi makna apa sahaja. Okey. Seterusnya, contoh ketiga bagi al-asma' al-mubhamah. Dan kita mesti maklum, semua al-asma' al-mubhamah berada di bawah kategori al-umum. Contoh ketiga bagi al-asma' al-mubhamah adalah kalimah ay. Qala rahimahullahu azza wa jal, wa ayyin fil jami' ay man ya'qil wa ma la ya'qil. Dan sebagai nusrah, wa man la ya'qil. Tapi moga-moga yang tepatnya adalah nuskhah yang berbunyi wa ma la ya'qil. Wa ayyin fil jami'. Kalimah ay, yang mana ay ini dalam bahasa Arab kalimah ayu. Ayu ni apa sahaja pun boleh, siapa sahaja pun boleh. Kalimah ay boleh digunakan untuk orang yang berakal. Yang berakal itu manusia, jin dan juga jin, malaikat dan manusia. Ayu juga boleh digunakan untuk benda-benda yang tidak berakal. Kalimah ay akan merangkumi siapa sahaja yang berakal dan apa sahaja yang tidak berakal. Jadi kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa ayyin fil jami'. Kalimah ay yang digunakan pada semua, iaitu pada yang berakal dan juga yang tidak berakal. Fil jami', pada semua. Lalu kata Imam Al-Mahalli, ay man ya'qil.
wa ma la ya'qil. Iaitu maksud ai digunakan pada semua, iaitu digunakan pada siapa yang berakal dan apa sahaja yang tidak berakal. Jadi kalimah kalimah ai dia lebih bersifat umum. Dan kalau kita guna kalimah ai, tak kira yang berakal atau yang tidak berakal, semuanya akan berada di bawah kategori ai. Apa contoh? Qala rahimahullah azza wa jal, nahwu ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih. Dibuat contoh, Imam Al-Mahalli buat contoh, ayyu abidi ja'ak, mana-mana hamba saya, mana-mana hamba-hamba saya yang datang kepada kamu, ahsin ilaih, berbuat baiklah kepada dia. Maksudnya digunakan kalimah ayyu, siapa sahaja, apa sahaja. Di sini di sini dia akan beri makna siapa sajalah, mana-mana hamba-ku, mana-mana hamba-hamba saya. Sebab zaman dulu ada sistem hamba, ada sistem tuan. Jadi katakan saya ada banyak hamba, katakan saya ada 10 orang hamba. Kemudian saya sebut kepada kawan saya, ayyu abidi ja'aka ahsin ilaih, mana-mana hamba-hamba saya yang datang kepada kamu, maka buat baiklah dengan dia, jangan kamu hina dia. Jadi kalau datang hamba saya yang warna hitam ke, hamba saya yang malas ke, siapa saja asal dia hamba saya, maka orang tadi saya telah meminta dia untuk berbuat baik kepada hamba saya. Kenapa? Kenapa dia kena buat baik dengan semua hamba saya? Sebab saya telah sebut ayyu. Saya guna kalimah ayyu, apa sahaja. Siapa saja, apa, sebarang hamba-hamba saya yang datang kepada kamu, maka berbuat baiklah kepadanya. Ini contoh ai yang digunakan pada manusia, pada yang berakal. Contoh ai yang digunakan untuk benda-benda yang tak berakal pula, contohnya sini datangkan ayyu wa ayyul asya'i aradtahu a'taitukahu. Apa sahaja benda yang kamu mahukannya, saya akan berikan kamu akan benda tersebut. Digunakan kalimah ay. Apa sahaja benda, ayyul asya', apa sahaja benda yang kamu mahukan benda tersebut, maka saya akan memberikan kamu akan benda tersebut. Jadi digunakan kalimah ay, tetapi dia ketika ini dia merujuk kepada benda-benda yang tidak berakal. Ini contoh kalimah ay yang dia boleh digunakan untuk fi man ya'qil dan juga boleh digunakan untuk fi ma la ya'qil. Berbeza kalimah man. Man hanya digunakan kepada yang berakal, manakala kalimah ma pula digunakan untuk yang tidak berakal. Yang maknanya dia bukan manusia, bukan jin dan bukan malaikat. Tapi kalau selain daripada itu, dia dianggap sebagai yang tidak berakal. Seterusnya, Al-Imam Al-Mahalli ataupun kita katakan Imam Al-Hattab mendatangkan huraian bagi isim mubham yang seterusnya, iaitu kalimah aina. Aina. Di sini sebut wa aina fil makan. Imam Al-Haramain sebut wa aina fil makan. Kalimah aina yang digunakan untuk merujuk kepada tempat. Jadi digunakan kalimah aina, dia akan memberi mana sahaja tempat. Contoh, dia datangkan sini nahwu aina tajlis ajlis. Di sini kalau kita cuba buat perbandingan sikit antara contoh Imam Al-Mahalli dengan Imam Al-Hattab, kita akan tahu Imam Al-Hattab tukar sikit contoh Imam Mahalli. Sebab asal ucapan Imam Al-Mahalli, aina takun akun ma'ak. Aina takun akun ma'ak. Di mana saja kamu berada, nescaya saya akan bersama dengan kamu. Lalu ditukar oleh Imam Al-Hattab contoh ini, beliau kata aina tajlis ajlis. Aina tajlis ajlis. Di mana saja kamu duduk, nescaya saya akan duduk bersama dengan kamu. Nahwu aina tajlis ajlis. Di mana saja kamu duduk, saya akan duduk, iaitu duduk bersama kamu. Jadi digunakan kalimah aina. Jadi tak kira lah orang tu duduk jauh ke, duduk dekat ke. Kalau yang bercakap dah sebut aina tajlis ajlis,
Di mana saja kamu duduk, saya akan duduk di situ. Maknanya kalau orang tu pergi ke mana sekalipun, maka dia akan mengikut orang tersebut. Kerana dia sudah berkata dengan ucapan al-umum, iaitu dia menggunakan kalimah aina. Aina termasuk dalam al-asma' al-mubhamah. Maka apabila ia sudah termasuk dalam al-asma' al-mubhamah, al-asma' al-mubhamah adalah di antara contoh gaya bahasa Arab yang menunjuk makna umum. Contoh lagi, kalimah mata. Wa mata fi zaman. Kalimah mata yang ditujukan untuk zaman, untuk masa. Dia bila guna kalimah mata, dia akan memberi makna bila sahaja, apa waktu pun. Dia akan memberi maksud itu. Apa waktu pun, apa masa pun. Contoh dia apa? Mata nahwu, mata taqum akum. Kalau contoh aina, wa aina fil makan, nahwu aina tajlis ajlis. Okey, kalau mata pula contohnya nahwu mata taqum akum. Di sini pun Imam Al-Hattab tukar sikit contoh Imam Mahali. Asal contoh Imam Mahali, mata syi'ta ji'tuka. Bila kamu mahu saja, bila masa kamu mahu, saya akan datang kepada kamu. Imam Al-Hattab tukar sikit dengan mata taqum akum. Ini sekadar contohlah yang beliau mendatangkan contoh daripada pihak beliau sendiri. Imam Al-Hattab mendatangkan contoh beliau sendiri. Contoh apa? Mata taqum akum. Bila kamu berdiri, nescaya saya akan berdiri. Bila, apa waktu pun, kalau kamu sudah berdiri dalam waktu itu, nescaya saya pada waktu yang sama juga akan berdiri. Jadi kenapa kita faham pada apa waktu sekalipun? Kerana kalimah mata adalah termasuk dalam al-asma' al-mubhamah. Al-asma' al-mubhamah termasuk di dalam lafaz umum. Okey. Seterusnya, wa ma fil istifham. Kalimah ma untuk memberi makna al-istifham. Memberi makna al-istifham. Ma, kalau kita tengok sebelum ni pernah disebut, iaitu wa ma kama fi man ya'qil, wa ma fi ma la ya'qil. Sebelum ni Imam Al-Haramain sudah mendatangkan kalimah ma, yang mana beliau menyatakan ma digunakan untuk yang tidak berakal. Sekarang diulang sekali lagi kalimah ma. Kalau sebelum ini ditujukan kepada siapa, kali ini pada makna apa pula? Mari setelah kita tahu ma digunakan untuk yang tak berakal, jadi ma ni apa maksudnya? Yang kita gunakan pada yang tak berakal ni, ma itu dia akan memberi makna apa? Lalu kata Imam Al-Haramain, wa ma fil istifham wal jazaa'i wa ghairihi. Ma di dalam kita bertanya soalan atau kita gunakan kalimah ma untuk sebagai balasan atau selain daripada makna soalan dan juga balasan. Kita tengok huraian Imam Al-Mahalli serta tambahan daripada Imam Al-Hattab Al-Maliki. Qala rahimahullah, wa ma fil istifham nahwu ma indak. Kalimah ma yang sebelum ni kita dah tahu ma digunakan bagi yang tak berakal. Ma boleh digunakan pada al-istifham. Kalimah ma boleh digunakan pada istifham untuk soalan. Contoh dia apa? Contoh dia, ma indak, apakah yang ada di sisi kamu? Ma indak. Jadi bila digunakan kalimah ma, dia akan memberi maksud apakah benda yang tidak berakal yang ada di sisi kamu? Apakah benda yang tak berakal yang ada di sisi kamu? Maknanya kalau ditanya soalan itu, orang tadi dia kena jawab dengan menyatakan semua benda yang ada pada dirinya sewaktu itu. Contoh kalau saya tanya, kalau orang ditanya, ma indak? Dia kata, indi wallahi 10 junai, wa indi kaman dinar, aidan dinar, indi aidan ma, indi aidan ta'am, indi kaza, indi kaza. Sebab ditanya, apakah benda yang ada di sisi kamu? So, apakah benda yang tak kira apa benda sekalipun yang ada di sisi kamu, bagi tahu kepada saya. Jadi kita pun sebutlah semua benda-benda yang kita miliki dalam keadaan benda itu tidak berakal. Jadi kalau saya tanya kepada tuan-tuan, ma fi jawbikal an, apa yang ada dalam poket kamu sekarang? Jadi kalau dalam poket tu ada duit, kena sebut. Kalau dalam poket tu dalam masa yang sama selain daripada duit, ada juga kertas, kena sebut. Jadi semua benda yang ada dalam poket saya kena nyatakan, kerana soalan berbunyi ma. Ma adalah lil umum,
dan ma juga digunakan untuk li ghairi aqil. Itu contoh ma bagi al-istifham. Selain daripada ma untuk al-istifham, ma juga boleh digunakan untuk balasan. Dia jadi ma sebagai ma asy-syartiyah yang selepas tu ada jawabu syart. Ma yang menjadi adatu syart. Okey, dipanggil ma al-jazaiyah. Wa fil jaza, ma yang digunakan untuk sebagai balasan, adatu syarti, sebagai syarat. Contoh dia ai al-mujazah. Okey, al-jaza di sini maksudnya al-mujazah, iaitu balasan. Maksudnya jawabu syart. Al-syartu wa jawabu syart. Apa contoh? Nahwu ma taf'al tujza bih. Ma taf'al tujza bihi. Apa sahaja, nampak? Apa sahaja perbuatan. Digunakan kalimah ma. Apa sahaja perbuatan yang kamu lakukan, tujza bihi, nescaya kamu akan dibalas dengan sebab perbuatan tersebut. Main sama ada perbuatan itu perbuatan baik ke, perbuatan jahat ke, apa saja yang kamu sudah lakukan, okey, apa saja yang kamu lakukan, balasannya adalah kamu akan dibalas. Kamu akan diberikan hukuman setimpal dengan perbuatan yang kamu lakukan. Kalau baik, main balasannya syurga. Kalau jahat, moga-moga diampunkan Allah Azza wa Jalla. Sebab ada juga orang yang melakukan perbuatan jahat, akhirnya dicampakkan ke dalam api neraka, wali'ayazubillahi min zalik. Jadi digunakan kalimah ma dengan maksud untuk menyatakan tentang suatu syarat dan juga jawab syarat. Satu perbuatan serta apa balasan yang akan berlaku kalau perbuatan itu dilakukan. Jadi contoh sini, ma taf'al tujza bihi. Ma taf'al tujza bihi. Apa saja yang kamu lakukan, Pak? Apa sahaja. Kenapa boleh datang kalimah apa sahaja itu? Kerana ma adalah lil umum. Sebab apa ma lil umum? Sebab kita dah sebut sebelum ni, ma adalah adalah untuk li ghairi aqil, dan ma di sini boleh digunakan untuk pelbagai makna, antaranya untuk al-jaza. Untuk al-jaza sebagai syarat dan jawab syarat. Wa fi nuskhatin, dalam sebagian nuskah kata Imam Al-Mahalli rahimahullah azza wa jal, wa fi nuskhatin wal khabari badal wal jazai. Dalam sebagian nuskah mata waraqat disebut wama fil istifham wal khabari. Dalam nuskah yang biasa kita dengar wama fil istifhami wal jazai. Jadi kata Imam Al-Mahalli, ada nuskah lain bagi mata waraqat digunakan kalimah wal khabar ganti kepada al jaza. Sebab tu disebut sini wa fi nuskhatin wal khabari badal wal jaza. Jadi biasanya kita dengar wal jazai wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairi, tapi ada juga nuskah dalam mata waraqat yang mana mata waraqat berdasarkan riwayat ini berbunyi wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Okey. Cuma kalau kita tengok di sini ada tambahan kalimah wa wal jaza. Kalau ikut dalam kitab Imam Al-Mahalli disebut wa fi nuskhatin wal khabari badal al jaza. Jadi mungkin disebabkan mungkin orang salah faham, mungkin ada orang boleh salah faham. Ada orang mungkin boleh faham, oh maknanya Imam Mahali beritahu dalam sebagian nuskah mata waraqat digunakan al-jaza ganti kepada wal khabar. Jadi mungkin orang boleh salah faham. Orang ingat ada mata waraqat berbunyi wa ma fil istifhami al-jaza wa ghairihi tanpa kalimah waw. Sebab Imam Mahali beritahu dalam sebagian nuskah yang digunakan adalah al-jaza ganti kepada wal khabar. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Imam Mahali bukan begitu. Imam Mahali masukkan ada nuskah yang berbunyi wal khabar, ada nuskah yang berbunyi wal jaza. Lalu Imam Al-Hatta Al-Maliki datangkan kalimah wa sebelum kalimah al-jaza. Jadi dia akan jadi kena balik dengan keinginan Imam Al-Mahalli. Jadi sebut di sini wa fi nuskatin wal khabari badal wal jaza. Wal jaza. Sebab kalau kita tengok dalam syarat Imam Mahalli yang betul, hanya disebut wa fi nuskatin wal khabari badal al jaza. Okey, apa contoh ma
yang digunakan untuk memberi makna al-khabar. Khabar ni maknanya jawapan kepada soalan. Jawapan kepada soalan. Contoh dia, nahwu qaulika amiltu ma amilta. Amiltu ma amilta. Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullah azza wa jalla menjelaskan maksud contoh ni dengan menyatakan bita'il mutakallimi fil awal wa ta'il khitabi fis tsani jawaban liman qala laka ma amilta. Contohnya adalah ma yang digunakan, contoh ma yang digunakan untuk al-khabar, untuk sebagai jawapan, jawapan kepada soalan yang ditanya. Contohnya seperti ucapan anda, amiltu ma amilta, saya akan lakukan apa yang kamu lakukan. Saya melakukan apa yang kamu lakukan. Imam Hattab kata, cara nak baca contoh ni, amiltu ma amilta, sebab kalimah asal manuskrip tak ada baris-baris. Kadang-kadang ada juga di baris, tapi biasanya manuskrip tidak berbaris. Jadi kalau kita tengok kalimah amiltu dengan amilta tanpa baris ni, kita pun tak tahu cara baca betul-betulnya ma amilta ke, amilta ma amilta ke, amiltu ma amiltu ke, amiltu ma amilta ke, ataupun amilta ma amiltu. Ya, kita mungkin boleh salah faham. Sedangkan contoh ini telah didatangkan oleh Imam Al-Mahalli. Lalu Imam Al-Hattab menjelaskan cara baca contohnya adalah bita'il mutakallim fil awal, iaitu dengan cara bacanya kita datangkan atau kita gunakan ta' al-mutakallim, ta yang bermaksud saya, pada contoh yang pertama, pada kalimah amil yang pertama. Jadi kita sebut amil tu wa ta'il khitab fi tsani, kemudian kita gunakan ta al-khitab, iaitu ta yang bermaksud kamu, untuk yang kedua. Jadi kalimah amilt yang kedua tu kita baca amilta. Amilt yang pertama kita baca amiltu. Jadi contohnya secara sempurna akan jadi amiltu ma amilta. Kata Imam Al-Hattab, kita sebut amiltu ma amilta sebagai jawapan bagi sesiapa sahaja yang telah berkata kepada kamu ma amilta. Dia tanya kepada kita, ma amilta, apa yang telah kamu lakukan? Dia tanya soalan, ma amilta, apa yang kamu telah lakukan? Lalu sebagai jawapan kita kata amiltu ma amilta, saya telah melakukan apa sahaja yang telah kamu lakukan. Jadi ma di sini bukan soalan. Kalau ma yang ditanya tu ma amilta, itu ma al-istifham. Tapi jawapan amiltu ma amilta, ma yang ada dalam jawapan amiltu ma amilta, ma ini adalah ma al-khabar, ma al-khabariyah. Ma yang digunakan untuk menjawab menjawab soalan sebelumnya. Amilta ma amilta, ma amilta. Amilta ma amilta. Contoh satu orang tanya kita, ma amilta, apa yang telah kamu lakukan? Kita jawab amiltu ma amilta. Ataupun kita buat ringkas sikit, ma amilta, apa saja yang kamu telah lakukan. Sebab tu bila baca kitab Arab ni, kita kena perhati secara teliti. Sebab bahasa Arab ni begitu unik. Kadang-kadang ma boleh jadi soalan, kadang-kadang ma boleh bermaksud tidak. Contoh kalau kita kata ma dengan maksud tidak, kalau satu orang tanya, hal amilta? Hal amilta? Kita kata ma amiltu. Saya tidak melakukan apa-apa. Hal amilta, adakah kamu telah melakukan sesuatu? Kita kata ma amiltu. Saya tidak melakukan apa. Tapi digunakan kalimah ma. Kalau orang tu tanya ma amilta, apa yang kamu telah lakukan? Kita menjawab ma amilta, apa yang kamu telah lakukan. Maksudnya ketika itu kita bukan gunakan kalimah ma dengan maksud tidak, tapi ma di sini bermaksud apa sahaja. Jadi sebab tu bila kita baca kitab Arab, antara benda yang kita belajar ataupun yang para guru di Al-Azhar sering sebut, baca kitab Arab ni kilmah, satu kalimah. Yang perhati molek, jangan baca sebut, nak baca laju. Sebab tu sebagian masyarakat kita tidak gemar kalau pelajar-pelajar dia nak khatam cepat. Nak baca kitab, nak khatam cepat. Bila nak khatam cepat, secara adatnya kita akan baca dan kadang tidak teliti. Yang penting khatam. Jadi sebagian ulama kita tak setuju perkara ni. Sebab yang paling penting bukan khatam itu. Yang paling penting faham. Tapi lagi baik faham dan khatam. Macam Syekh Yusri, Fadilatul Syekh Yusri baca kitab satu, tapi sampai khatam. Tapi ambil masa sikit lah, secara adatnya akan ambil masa.
Tapi ilmu memang menuntut kita supaya bersabar dengan tuluz zaman, dengan berlalu masa yang panjang. Okey. Setelah Imam Al-Haramain Al-Juwaini mendatangkan fungsi ma, yang sebelum ni kita dah tahu dah ma digunakan untuk apa saja yang tak berakal. Lalu sekarang dinyatakan tentang fungsi ma, iaitu ma boleh digunakan untuk soalan, ma boleh digunakan untuk adat syarti, ma juga boleh digunakan untuk khabar, untuk jawapan kepada soalan yang ditanya. Selain daripada itu, ada juga makna lain. Disebutnya wa ghairihi, dan selain daripadanya. Jadi kalau ikut matan Waraqah betul-betulnya, wa ma fil istifhami wal jazaa'i wa ghairihi. Dan sebagai nuskhah, wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Jadi wa ghairihi itu adalah ma'tuf kepada al-istifham. Ma fil istifham wa fil jazaa' wa fi ghairihi, ay fi ghairil mazkur. Apa yang telah disebutkan tadi, selain daripada apa yang telah disebutkan. Ghairihi wa ghairihi ay ghairi ma zukir. Maksud dia selain daripada apa yang telah disebutkan sebelum ini. Kalau ikut nuskhah yang mula-mula bagi mata Waraqah, dia akan sebut wa ma fil istifhami wal jazaa' wa ghairihi. Jadi masuk wa ghairi sini apa saja selain daripada ma untuk al-istifham dan ma untuk al-jazaa'. Tapi kalau ikut nuskhah yang kedua, wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi, dia akan memberi maksud ma yang digunakan untuk istifham, ma yang digunakan untuk al-khabar, dan ma yang digunakan untuk selain daripada istifham dan juga al-khabar. Jadi sini sebut wa ghairihi ay ghairi ma zukir, selain daripada apa yang telah disebutkan sebelum ini. Sebab kenapa? Kadang-kadang mungkin orang boleh bertikai, orang kata patutnya wa ghairihi ma. Mungkin orang boleh kata ke Imam Al-Haramain, wa ma fil istifhami wal jazaa' wa ghairihi. Betul sebutlah wa ghairihi ma. Kan? Ma untuk istifham, ma untuk al-jazaa', ma untuk selain daripada dua yang telah disebut. Mungkin ada orang akan pertikaikan Imam Al-Haramain. Lalu Imam Al-Hattab Al-Maliki menjelaskan dhamir itu bukan merujuk kepada al-jazaa' sahaja, bukan merujuk kepada istifham, tapi dhamir itu dia kembali kepada yang tidak disebut sebelum ni, iaitu kalimah al-mazkur. Betul sebut wa ghairihi ay wa ghairil mazkur. Sini sebut ay ghairi ma zukir, selain daripada apa yang telah disebut. Jadi maknanya ayat Imam Al-Haramain tak ada salahnya. Sebab ada orang dia kata mungkin ada orang kata wa ma fil istifhami wal jazaa'i wa ghairihi, lagi bagus pada wa ghairihi ma. Tapi akhirnya dengan kita tengok kenyataan Imam Al-Hattab, tahu kita, wa ghairihi maksud dia wa ghairil mazkur, selain daripada yang telah disebutkan sebelum ini. Apa dia? Contohnya kal khabari ala nuskhatil ula. Contohnya ma untuk memberi makna al-khabar bagi nuskhah yang pertama. Nuskhah pertama bagi mata Waraqah bunyi ni macam mana? Wa ma fil istifhami wal jazaa'i wa ghairihi. Ma yang digunakan untuk soalan, ma yang digunakan untuk al-jazaa' dan selain daripada itu. Jadi contohnya ma yang digunakan untuk al-khabar. Okey. Wal jazaa'i 'ala nuskhatis saniyah. Atau contohnya ma yang selain daripada yang disebut ni adalah ma al-jazaa'. Ma yang digunakan sebagai adatu syarti berdasarkan nuskhah yang kedua. Sebab nuskhah kedua bagi mata Waraqah berbunyi wa ma fil istifhami wal khabari wa ghairihi. Ma yang digunakan untuk soalan, ma yang digunakan untuk al-khabar, dan ma yang digunakan untuk selain daripada yang telah disebut. Apa contohnya? Contohnya ma untuk al-jazaa', ma untuk asyart. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Mahalli ketika menyebut kal khabari ala nuskhatil ula wal jazaa' ala nuskhatis thaniyah. Okey, selesailah kita meneliti beberapa contoh bagi al-asma'ul mubhamah. Al-asma'ul mubhamah iaitu man, ma, aina, mata, serta ai. Ma, man, ma, ai, mata, aina. Kemudian didatangkan sikit perincian bagi kalimah ma. Sebenarnya bukan sekadar ma, man juga begitu. Man boleh digunakan untuk istifham, man juga boleh digunakan untuk al-jazaa', man untuk istifham. Biasa kita kata man ma'ak al-an,
Man ma'aka al-an? Hal anta wahdak am ma'ak ahad? Man ma'ak? Contoh, siapa yang bersama dengan kamu sekarang? Jadi digunakan kalimah man untuk soalan. Ataupun man juga boleh digunakan untuk al-jaza'. Contohnya, man tuhibbuh, man tuhibbuhu ahbabtuh. Contoh. Ataupun uhibbahu, man tuhibbahu uhibbahu. Siapa yang kamu menyukainya, nescaya saya juga menyukainya. Jadi gunakan kalimah man untuk jawab, untuk sebagai adatu syarat. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Allah guna kalimah man untuk memberi makna al-jaza'. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa sahaja yang melakukan kebaikan walau sekecil biji sawi, dia akan melihat kebaikan itu di akhirat kelak. Jadi kalimah man juga boleh digunakan untuk al-jaza'. Dan man juga boleh digunakan untuk al-khabar. Contoh saya tanya kepada tuan-tuan, man tuhibbuh? Man tuhib, siapa yang kamu sayangi? Lalu kawan-kawan boleh sebut, uhibbu man tuhib. Saya suka kepada orang yang kamu suka. Jadi man ketika itu akan memberi makna al-khabar. Jadi cuma di sini dia katakan contoh diperincikan dalam matan disebut ma sahaja. Tapi seakan-akan Imam Al-Haramain nak bagi tahu, siapa perasanlah. Bukan sekadar ma saja, man juga begitu. Sebab secara bahasa Arabnya man juga boleh digunakan untuk al-istifham, man juga boleh digunakan untuk al-jaza', man juga boleh digunakan untuk al-khabar. Dan man dalam tiga bahagian ini sebenarnya juga akan memberi makna al-umum. Okey, sebenarnya kita meneliti tentang bahagian yang ketiga bagi siyagul umum, bagi gaya bahasa Arab untuk memberi makna umum. Kita masuk jenis yang keempat bagi siyagul umum berdasarkan contoh di sini, iaitu qala rahimahullahu azza wa jalla wan naw'ur rabi', dan sebagian makhtutat wan naw'ur thalith. Ada kesilapan di sini ya. Sebab sebelum ni dah wan naw'ur thalith, iaitu pada bahagian wal asma al mubhamah. Cuma sebagian nuskhah bagi kitab Qurratul Ain ditulis wan naw'u tsalis, tapi kebanyakannya sebut wan naw'ur rabi'. Jadi jenis yang keempat bagi gaya bahasa Arab yang menunjukkan erti umum, ataupun kita kata siyaghul umum. La fin nakirat. Kalimah la di dalam an-nakirat. La di dalam an-nakirat. Apa maksud la di dalam an-nakirat? Subhanallah, bahasa Arab sangat halus. Sebab itu syarat seorang mujtahid dia kena kuasai bahasa Arab. Sebab seorang mujtahid tugasnya adalah untuk mencari gali hukum Al-Quran Al-Karim, hukum daripada Al-Quran dan juga daripada sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu, ayat Quran dan juga hadis ini perlu difahami berdasarkan bahasa Arab itu sendiri. Sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Jadi apabila ayat Quran dan hadis itu dalam bahasa Arab, maka perlu difahami berdasarkan konsep ataupun kaedah ilmu bahasa Arab. Maksud faham bahasa Arab ni bukan hanya boleh bercakap Arab. Ambil contoh Al-Imam Asy-Syafi'i, imam kita Al-Imam Asy-Syafi'i memang bercakap Arab daripada kecil lagi. Memang bercakap Arab daripada kecil, tetapi walaupun beliau boleh berbahasa Arab, boleh baca Quran, boleh faham, tetapi beliau tetap mencari peluang untuk mempelajari ilmu bahasa Arab. Sampai beliau tinggal di perkampungan Arab Badui zaman beliau. Untuk apa? Supaya beliau dapat mempelajari bahasa fasih dalam bahasa Arab. Walaupun beliau tidak ada cakap Arab dah, tetapi walaupun baca Quran faham, baca hadis faham, tetapi beliau tetap mempelajari bahasa Arab. Sebab bahasa Arab ni bahasa yang halus. Kadang-kadang kita nampak satu lapis, sedangkan boleh difahami secara berlapis-lapis. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu sampai pergi ke perkampungan Arab Badui untuk tinggal bersama dengan mereka atas dasar untuk bukan setahun dua, duduk bertahun-tahun juga, supaya beliau biasa dengan cara orang Arab Badui zaman tu bercakap. Sebab orang Arab Badui zaman tu cakap dengan bahasa yang fasih.
Jadi kalimah-kalimah yang mereka gunakan itu fasih, dan ini membantu Al-Imam Asy-Syafi'i untuk memahami Al-Quran dan juga hadis, sebab Al-Quran turun dalam bahasa Arab. Nabi seorang yang fasih, para sahabat seorang yang fasih. Jadi Imam Asy-Syafi'i walaupun bercakap Arab, sampai tinggal bertahun-tahun di perkampungan Arab Badui, Arab yang tinggal di padang pasir. Sebab Arab di padang pasir ni dia tak bergaul dengan orang lain. Dia daripada tok nenek moyang dia dengan dia saja. Jadi bahasa Arab dia tu memang bahasa asli. Beza dengan orang Arab zaman Imam Syafi'i yang tinggal di kawasan bandar. Biasanya ada orang luar datang, orang bukan Arab datang tapi dah boleh cakap Arab sikit. Akhirnya bahasa tu dah bercampur sikit. Bahasa tu dah jadi tidak fasih sangat, sebab dah bercampur dengan bahasa-bahasa lain. Tapi orang Arab yang tinggal di kawasan pedalaman, yang tinggal di padang pasir, mana ada orang datang ziarah mereka. Mereka memang keturunan mereka je lah. Dia dan ahli keluarga dia saja. Jadi maknanya bahasa Arab yang mereka gunakan tu piau. Bahasa Arab yang piau, bahasa Arab yang begitu halus. Jadi Imam Syafi'i walaupun dah berbahasa Arab, tapi zaman tu bahasa Arab sudah bercampur, maka Imam Asy-Syafi'i mempelajari bahasa Arab dengan cara tinggal dengan orang Arab Badui, tinggal di kawasan pedalaman hanya untuk menguasai bahasa Arab. Atas dasar apa? Supaya beliau dapat menunaikan tugas sebagai seorang mujtahid. Sebab tu dalam masalah ijtihad bukan senang-senang. Bukan boleh kita istinbat hukum dengan kita tengok terjemahan Al-Quran, terjemahan hadis, atau dengan sebab kita boleh bahasa Arab, boleh cakap Arab, boleh baca kitab Arab, kita rasa kita dah boleh bahasa Arab. Belum lagi. Kita perlu sebenarnya nak sampai ke tahap mujtahid memang susah sebenarnya. Sebab tu hari ini rata-rata orang hari ini semuanya muqallid. Bila muqallid maknanya dia wajib berpegang dengan kalam mujtahid. Alhamdulillah Rabu lepas dan juga hari Rabu 2 minggu turut-turut, Rabu 2 minggu yang lepas saya tulis tentang Al-Imam Asy-Syafi'i dalam utusan, dan Rabu yang baru-baru ni saya cerita tentang adakah Imam Syafi'i menolak hadis sahih. Sebab kadang-kadang ada orang mengatakan dalam masalah bagian-bagian kita tak boleh pegang pandangan Imam Syafi'i sebab hadis Nabi macam ni. Nabi sebut lain, Imam Syafi'i sebut lain. Jadi ada orang kata kita kena pegang hadis Nabi. Sedangkan tugas untuk mencari gali hukum itu bukan tugas dia. Tugas mencari gali hukum itu tugas Al-Imam Asy-Syafi'i serta para mujtahid yang lain. Baik, kita tengok contoh contoh kehalusan bahasa Arab dalam bahagian yang keempat di sini. Disebut di sini wan nau'ur rabi', jenis yang keempat bagi sirah al-umum. La, kalimah la bermaksud tidak, yang masuk pada isim nakirah. Isim nakirah ni maknanya sebarang isim, dia bukan fa'il, dia bukan harf maksud dia, dan dia dianggap di dalam ilmu bahasa Arab sebagai nakirah. Dia bukan ma'rifah. Secara mudahnya kita kata tanpa alif lam lah. Yang tidak ada alif lam bagi kalimah itu. So, secara mudah lah sebab tak semestinya juga. Ada juga kalimah yang tak ada alif lam, tiba-tiba dia adalah ma'rifah. Contoh kalimah huwa, hiya contoh. Walaupun huwa dan hiya itu tak ada alif lam, kita tak kata al-huwa ataupun al-hiya, kita kata huwa hiya. Tapi dia adalah isim ma'rifah, dia bukan isim nakirah. Ada juga contoh isim ma'rifah yang tak ada alif lam, contoh Malaysia. Tak ada alif lam tapi tetap dia adalah ma'rifah. Jadi ini dalam perbahasan ilmu bahasa Arab, ilmu lughah, dibicarakan bilakah suatu kalimah itu menjadi ma'rifah, bilakah ia menjadi nakirah. Tapi secara mudahnya bertanda besar ataupun sebagai pembantu kita untuk mengenali suatu kalimah itu berkemungkinan besar adalah nakirah apabila tiada alif lam. Okey, apa maksud la fin nakirat? La di dalam isim nakirah. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, ai ad-dakhilatu 'ala an-nakirat. Maksud dia la yang masuk ke atas nakirah, ke atas isim-isim nakirah. Maknanya kalimah la yang digunakan sebelum kalimah nakirah. Contoh kita akan lihat di sini. Cuma Imam Al-Khattab Al-Maliki mendatangkan dua keadaan. Sama ada nakirah yang ada selepas la itu, adakah nakirah itu nakirah yang mabni alal fathi, maksudnya dia dibariskan dengan baris atas asal dia adalah mabni, atau kalimah nakirah itu dijadikan sebagai mu'rab
iaitu dibariskan dengan baris depan. Jadi adakah kalau baris atas jadi, adakah lam bila masuk dalam isim nakirah yang berbaris atas, adakah isim nakirah itu akan memberi makna umum atau tidak? Kalau dia baris depan pula, adakah dia memberi makna umum ataupun tidak? Kita akan lihat sekarang. Qala rahimahullahu azza wa jal, fa in buniyatin nakiratu ma'aha 'ala al-fathi. Sekiranya isim nakirah tersebut telah mabni, telah dianggap sebagai mabni, ini bukan mu'rab, dia telah dimabnikan bersama-sama dengannya, maksudnya bersama-sama dengan la, iaitu kalimah nakirah yang sudah dimabnikan, yang mana berserta dengan kalimah nakirah itu ada kalimah la, ma'aha ma'ala. Dhamir ma'aha tu kembali kepada la, la, kalimah la. Dia mabni dengan apa? Mabni alal fathi. Jadi isim nakirah tadi sudah dimabnikan dengan dibariskan baris atas. Contoh apa? Nahwu la rajula fid dar. Tidak ada lelaki di dalam rumah. Tidak ada mana-mana jenis lelaki yang ada dalam rumah. Tidak ada mana-mana jenis lelaki yang ada dalam rumah. Maka ketika itu, kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, fahiya, maksudnya fahadhihi nakirah ma'a la nassun fil umum. Fahiya nassun fil umum. Maka ketika itu nakirah tersebut yang sudah mabni dengan baris atas, yang sebelumnya ada kalimah la, itu adalah nas. Itu adalah nas di dalam umum. Maksudnya nas apa dia nas? Nanti kita akan pelajari selepas ni. Di sana ada kalimah nas, di sana ada kalimah zahir. Zahir maknanya ada dua kemungkinan. Dia ada kalimah itu ada dua kemungkinan makna. Cuma antara dua kemungkinan makna tu ada satu makna yang lebih kuat. Jadi makna yang lebih kuat itu dipanggil sebagai zahir. Kalau nas pula, ma la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas adalah apabila satu kalimah itu dia tak ada makna yang lain melainkan hanya satu makna saja. Dia hanya ada satu saja makna. Jadi kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, kalau nakirah itu sudah mabni 'ala al-fathi dan sebelumnya ada kalimah la, maka ketika itu kalimah nakirah itu memang sah-sah. Kita boleh kata begitu. Memang hanya ada satu makna saja, iaitu umum. Dia mengandungi erti umum. Maksudnya bila saya sebut la rajula fid dar, tidak ada mana-mana jenis lelaki dalam rumah, dia akan memberi makna apa? Semua lelaki tidak wujud di dalam rumah. Sebab tu dalam kalimah syahadah kita guna la ilaha. Kita tak kata la ilahun. Kita kata la ilaha illallah. Tidak ada mana-mana jenis Tuhan sekalipun tak wujud, melainkan Allah sahaja yang wujud. Kita menafikan tidak wujud sama sekali sebarang jenis Tuhan. Tak kira siapa pun jenis Tuhan yang dianggap Tuhan itu, tak ada, tak wujud. Cuma satu saja yang wujud. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Digunakan kalimah la. Jadi la ilaha, ilaha itu adalah nakirah. Mudah cerita kerana dia tak ada alif lam. Kemudian sebelumnya ada kalimah la. Kemudian kalimah ilaha itu dibaris dengan baris atas. Jadi dia mabni 'alal fathi. Maka dia adalah nassun fil umum. Dia adalah memang sah-sah memberikan makna umum. Tidak ada makna yang lain. Tidak ada makna yang lain melainkan hanya maknanya untuk memberitahu umum. Iaitu tak wujud sama sekali sebarang Tuhan. Kalau contoh di sini, la rajula fid dar. Tidak wujud mana-mana lelaki dalam rumah. Wa illam tubna, ay wa illam tubna nakiratu ma'a la. Kalau kita nak pecahkan dhamir tu, kita kata wa illam tubna, takdir dia wa illam tubna nakiratu ma'a la, ay allati dakhala 'alaiha la. Sekiranya kalimah nakirah itu tidak mabni, sebaliknya dia menjadi mu'rab, yang sebelumnya ada juga kalimah la.
maka fahiya zahiratun. Dia adalah kalimah nakirah tadi adalah zahirah. Zahirah maksudnya dia ada dua kemungkinan makna. Pun begitu, makna yang paling kuat adalah makna yang dianggap sebagai makna zahir tadi. Tapi kalau nas la yahtamil illa ma'nan wahida, dia tidak ada makna melainkan hanya satu makna saja. Jadi kalaulah kita datangkan kalimah las, kemudian kita datangkan selepasnya isim isim nakirah. Kita datangkan isim nakirah, tetapi kita tak jadikan dia sebagai mabni, kita jadikan dia sebagai mu'rab. Jadi ketika itu adakah dia memberi makna umum ataupun tidak nakirah ni? Kita kata Imam Al-Hattab bagi tahu fahiya zahiratun fil umum. Dia memberikan juga makna umum, tetapi ada juga kemungkinan dia bukan memberi makna umum. Tapi kemungkinan yang kuat adalah menunjukkan orang tadi inginkan erti umum. Tapi mungkin juga dia menggunakan kalimah ini tetapi bukan untuk memberi makna umum. Sebab tu kalimah zahiratun fil umum. Maknanya dia ada dua kemungkinan makna, tapi makna yang paling kuat adalah dia memberi juga makna umum. Contoh apa? Contohnya nahwu la rajulun fid dar. La rajulun fid dar. Tidak ada seorang lelaki di dalam rumah. Jadi dia mungkin memberi maksud tak ada langsung. Tidak ada langsung mana-mana lelaki dalam rumah. La rajulun fid dar. Tapi mungkin juga dia hanya ingin menafikan yang seorang lelaki tak wujud, tapi sebenarnya dalam rumah tu ada 5 orang lelaki contoh. Jadi ada dua kemungkinan tu. Sama ada bila sebut la rajulun fid dar, adakah dia nak menafikan dalam rumah ni memang tak wujud mana-mana orang lelaki? Ini makna yang kuat. Atau sebenarnya dia nak bagi tahu dalam rumah ni seorang lelaki tak adalah. Yang ada 5 orang lelaki, 6 orang lelaki. Memang bukan seorang. Ada juga kemungkinan tu. Jadi oleh kerana ada dua kemungkinan, mana satu kemungkinan yang paling kuat? Yang biasanya orang gunakan makna itu bila dia datangkan kalimah la dan datangkan kalimah nakirah selepasnya, dan nakirah itu dijadikan sebagai mu'rab. Yang kuatnya juga untuk mengatakan tidak wujud mana-mana lelaki. Seorang ke, 2 orang ke, 10 orang ke, tak wujud. Yang ada semuanya perempuan. Tapi bila sebut nahwu la rajulun, tak guna la rajula, la rajulun fid dar, maka sebenarnya masih ada kemungkinan untuk yang bercakap ini ingin mengatakan dalam rumah dia bukan hanya ada seorang lelaki, bahkan sebenarnya bukan seorang, ada lebih. Jadi ada kemungkinan makna tu. Tapi bila satu orang sebut la rajulun fid dar, adakah dia memberi makna umum? Yang kuatnya dia memberi makna umum. Tapi tak pasti jugalah. Tapi pendapat, kalau tak ada sebarang dalil, kita pegang dia adalah umum lah. Tapi kalau ada dalil yang menunjukkan dia bukan umum, kita akan kata dia bukan untuk memberi makna umum. Contoh saya kata la rajulun fid dar, wa innama yujad fid dar Ahmad, Ali, Uthman, Abu Bakar. Kita kata dia kata la rajulun fid dar, tak ada seorang lelaki dalam rumah. Kita dah ingat seorang lelaki ke? Tak ada langsung seorang lelaki, ada orang perempuan. Lepas tu dia kata wa innama yujad fid dar Muhammad, Ahmad, Muhammad, Abu Bakar, Ali. Yang ada di rumah, dalam rumah sekarang ada Muhammad, Abu Bakar, Ali, Osman. Maknanya dia nak bagi tahu seorang saja. Bukan seorang saja yang bukan seorang saja yang yang dia nak bagi tahu yang dalam rumah seorang tak ada, tapi yang ada adalah ramai. Okey. Alhamdulillah. La rajulun fid dar. Okey, seterusnya kita akan masuk dalam perbahasan yang seterusnya, iaitu setelah kita mengetahui jenis-jenis sirah yang menunjukkan erti makna umum, kita akan masuk kepada perbahasan adakah umum ini sifat bagi kalimah atau ia juga sifat bagi perbuatan. InsyaAllah kita akan menelitinya dalam pertemuan yang akan datang, InsyaAllah subhanahu wa ta'ala. Biiznillah subhanahu wa ta'ala. Memandangkan tajuk ini adalah tajuk yang agak agak dalam agak dalam. Jadi mungkin dengan waktu pun dah habis, mungkin akan mengambil masa. Saya takut ambil masa sahabat yang rahmati Allah. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk dalam perbahasan wal umum min sifatin nutqi biiznillah subhanahu wa ta'ala. Okey.
Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang telah bersama-sama dalam majlis pada hari ini. Walaupun dah petang-petang ni petang ni dengan mengantuk semua, lepas tu baca sulfik pula. Tapi alhamdulillah tuan-tuan terus bersemangat mempelajari. Moga-moga ini satu petanda insya-Allah bila ilmu itu sudah membiak dalam masyarakat, maka orang akan faham Islam tu berdasarkan kefahaman yang betul. Hari ini kadang-kadang yang kita tengok jadi huru-hara ni kenapa? Kerana penyebaran ilmu yang detail itu tidak sampai kepada masyarakat. Akhirnya masyarakat jadi pening kepala. Tapi kalau sudah dibawa ilmu, kita jelaskan apa pendirian para ulama, maka tak akan timbullah isu yang kadang-kadang tak jadi isu pun tapi diisukan kerana atas dasar kejahilan pada hari ini. Ala kulli hal, saya ucap terima kasih kepada semua. Semoga diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Siri 116. Oh, kalau saya tulis 116 tu tersilap tu. Asalnya siri yang ke-16 Tapi sambungan daripada live daripada Mesir. Cuma yang sebelum ni ada live ke? Yang sebelum ini kita tak buat live sebab masa tu kita peringkat awal kami pengajian di Mesir, kita peringkat awalnya tak buat live, kita buat rakaman kita buat rakaman. Jadi rakaman itu insya-Allah sikit Al-Fadhil Ustaz Ahlami akan uploadkan di YouTube, tapi oleh kerana kelas Ruqyah Jawi ni terlalu banyak, maka menyebabkan kadang-kadang ada kelas yang lambat sikit untuk di-upload kerana kelas terlalu banyak. Bayangkan dalam sebulan kita ada dekat 130 kelas 130 kelas, mungkin jadi 140 kelas. Kalau sebelum ni maknanya nak upload satu-satu tapi alhamdulillah hari ni kita dah buat live dan dia di-upload sekali tu dalam Facebook, senang sikitlah. Ala kulli hal khair insya-Allah. Perbahasan sebelum ini memang ada pengajian ni dirakam oleh Ruqyah Jawi, tapi setahu saya belum di-upload ke semuanya lagi. Ala kulli hal insya-Allah, moga-moga Allah Taala mudahkan supaya pengajian kita ni dapat di-upload ke semuanya biiznillah subhanahu wa taala. Terima kasih. Mari sama-sama kita menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an zikrihil ghafilun. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Terima kasih semua. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.